Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa tafadihin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahil alamin. Okey, hari ini kita akan pergi kepada drill perkataan perbuatan yang ada hamzah dan ada huruf illah. Tuan-tuan tengok ya, surah An-Nahl ayat 1 ya. Tujuan kita drill ni, pusingan ini kita drill untuk melihat kepelbagaian jenis perkataan perbuatan dalam ayat. Kita dah tengok fi'il sahih, kita dah tengok mahmus, kita dah tengok mu'tal, kita berringkas dalam 26 ayat dalam pusingan dulu. Sekarang ni kita pergi kepada fi'il yang ada hamzah dan mu'tal ya. Umpamanya perkataan sini ya, perkataan ata. Ni ata. Ata makna dia telah tiba ya, ya. Kita lihat surah An-Nahl ayat pertama. Ata amrullah fala tasta'jilu ya. Okey, ata amrullah. Apa makna ata? Tiba ya. Telah tiba. Amrullah ya. Apa makna amru? Apa dulu amru? Amara. Amara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tasta'jilu. Kita tengok perkataan ata ya. Ata, isim dia atiyah ya. Dalam Quran kita jumpa ya'ti, ta'ti, wa utu bihi mutasyabiha. Jadi root dia ata. Dan dari situ kita jumpa wa utu bihi yauma ta'ti ya'tuna utu. Ni wa utu bihi mutasyabiha, maknanya bawalah, kalau kamu tak percaya wahai orang-orang yang tidak beriman, bawalah satu ayat yang sama dengan ayat Quran. Wa utu. Ini datang daripada root ata, iaitu di sini kita kata hamzah mahmus, dan di sini ada huruf illah iaitu ya, dua sekali. Tujuan kita drill untuk melihat kepelbagaian dalam Quran. Telah tiba, ata telah tiba. Yang tiba itu adalah amrullah. Amru ni perintah, suruhan. Allah hi. Fa, apa makna fa? Apa makna fa? Fa makna maka. Fa, ingat la dengan ta memberi makna jangan, perintah ya, jangan. Fa, maka, jangan lupa fa ni ataf ya. Maka jangan kamu semua tangguh. Tasa'jilu ni apa dalam tu makna Tuan Haji Azhari? Tangguh ya? Ni tasa'jilu. Root dia istajala. Ini dia 6 huruf. Istajala. Ya, fala tasa'jilu. Okey, tapi tak apa. Yang kita nak drill ni ata. Telah tiba urusan Allah. Ya, fala tasa'jilu. Surah An-Nahl ayat 1. Tuan-tuan catat ni. Kita nak buat dalam 20 semua sekali. Ya. Jadi yakin ke tidak, bila kita jumpa kalimah yang ada root ata dengan izin Allah, kita tahu ini sebenarnya tiba. Kita tahu. Nanti saya akan bagi contoh. Ayat lebah. An-Nahl lebah. Dalam surah An-Nahl ya, lebah. Manisan ya sebenarnya. Kita akan lihat lagi beberapa ayat yang berkaitan dengan root ata. Ya, saya bagi tadi perkataan wa utu daripada ata.
Jadi bila kita tahu utu, kita tahu ru di atas, jadi kita tahulah ini artinya datang, datang yang seumpamanya. Ya. Kalau ta'ti atas, mana dia datang? Kalau ya'tuna atas, datang. Siapa yang datang? Yang datang ialah mereka itu. Ya dengan wanu adalah mereka itu. Ini siapa yang datang? Antum. Sebab ini fi'il amar. Ini siapa yang datang? Dia perempuan ataupun awak. Itu saja. Sekarang ni saya rasa nak padankan domain tu, tuan-tuan tidak ada masalah lagi. Cuma nak mengeluarkan root. Kita nak mengeluarkan mana? Kita lihat yang menggunakan kalimah ata. Dalam ayat lain, ya, dia kata atat ka ayah. Atat ka ayatun. Kita dah belajar dulu dah, bila ada jumpa fi'il, lepas tu isim baris depan, isim baris depan ni akan jadi fa'il. Fa'il. Kalau ada isim ni baris atas, dia akan jadi mangsa. Jadi di sini atat ka ayah, telah datang kepada engkau wahai Muhammad bukti, tanda. Jadi apa yang kita nak tengok di sini? Atat. Ru dia atat. Kenapa atat? Kerana dia perempuan. Yang perempuan siapa dia? Bagi contoh, ya. Kita bawa lagi sampai 10, ya. Yang menggunakan root atat. Jadi lepas ni tuan-tuan tidak ada risau pasal kalimah yang datang daripada root atat. Jangan risau. Ya, jangan risau. Kalau saya kata macam ni dalam satu ayat, illa man atallah, illa melainkan man, siapa, atallah hu, ini memang dah root di atas. Jelas kan? Sesiapa, melainkan siapa yang Allah datang kepadanya biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang baik. Biqalbin salim. Ini. Yang ini senanglah kita tahu. Ini dah fi'il madi, root ni dia pakai root dah. Dia bawa pattern huwa, fi'il madi. Huwa, ya. Yang kita takut ni yang macam ni. Ya tuna wa utu wa ta'ti. Jadi fi'il amar, kita ingat fi'il amar untuk anta saja. Ingat tak? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Untuk orang yang depan kita saja. Fi'il amar 6 saja. Jadi di sini ramai. Antum, wa utu. Dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Tapi ya campur wanun ramai. Dah pasal ini fi'il madi. Ini fi'il mudhari'. Kalau fi'il madi di belakang saja. Fi'il mudhari' di depan dan di belakang, dua-dua. Di depan ni nak menunjukkan lelaki perempuan. Di belakang ni menunjukkan ramai. Kadzalika atatska ayatuna. Ni yang susah ni. Ada dah. Atatska, mana root dia atas. Atatska, telah datang kepada engkau oleh tanda. Jadi tanda ni perempuan, sebab itu dia pakai atat. Ini memang perempuan. Root dia atas. Dalam satu ayat lain lagi dia sebut atat hum ru su lu hum. Rusulu ni dianggap muannas, utusan-utusan. Ya, telah tiba kepada mereka utusan-utusan mereka. Rusulu ni, rasul. Jadi ini perempuan, ini fa'il, jangan lupa fa'il. Ini atat fi'il madi. Dalam ni ada fa'il. Fa'il dia rusulu. Hum dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Saya nak dri ni konsep ni supaya tuan-tuan tidak lupa. Yang hari ni kita tahu Jawa Majrur semua orang tahu. Mudah semua orang tahu dah. Ya, sifat mausul tahu. Tapi bila kita apply pada ayat, kita akan lihat kepelbagaian dia. Itu saja beza dia. Orang yang pakar saja yang boleh tahu ini mudah pun eleh. Mudah dia bersambung je. Kalau ini maksud dia manusia,
dia jadi lelaki dah. Ya, ini maksud dia utusan, pengajaran Rasul lah. Jadi kita nak tahu beza, ini utusan pengajaran ke ataupun ini Rasul ke, tengok pada ni. Kalau ini lelaki, ini makna dia Rasul. Kalau ini perempuan, ini makna dia utusan-utusan, risalah-risalah. Jamak taksir, ya, ar-rusul daripada risalah. Risalah tu risalah ni ar-rusul. Jamak taksir atau wazan fu'ul. Okey? Jadi bila jamak taksir, dia memberi makna utusan. Kalau saya kata fa innallaha ya'ti bisyamsi, apa duduk dia? Ya'ti. Atalah kan? Ya'ti. Atalah. Ya atalah. Makna duduk dia ni lah. Ya'ti kan? Ini laki-laki lah, dia berkaitan huwa. Kalau perempuan, atat. Atat. Ta'ti ni kalau mudhari'. Kalau present. Okey, kita lihat perkataan yang kedua, aba. Tentang salini, ata, salini, ya, salini, lepas tu salini, ya, salini. Buat dia punya rangkai tu, macam sini, jadi itu pattern yang sama. Okey, takkan. Okay. Sebab ini kita drill kalimah perbuatan saja. Tersaja dulu menangguhkan, melengah-lengahkan. Cuba buka surah Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa mereka semua sujud melainkan iblis. Illa iblisa, ya. Abah ni yang kita nak drill. Abah. Tengok, jangan lupa tadi ata, ni abah. Abah artinya abai. Ya, iblis tu tidak mengendahkan. Refuse, abah. Jadi di sini di bawah pattern huwa, kerana iblis ni dianggap satu, iaitu golongan iblis, puak-puak iblis. Di bawah tu ramai iblis, tapi ini satu kaum yang nama dia iblis. Ya, iblis. Ya, ada raja dia dan sebagainya kan. Jadi illa iblis. Semua sujud, semua malaikat sujud melainkan satu puak yang digelar iblis. Dia ini aba, refuse. Aba, alif ba ya. Ya, di bawah aba. Ya, kalau kita nak pergi lebih jauh, kita mudaratkan dia. Selalunya bila ahli tafsir dia mesti mudaratkan dia, aba jadi ya'ba. Jadi kalau kita tengok aba ya'ba, pattern dia fa'ala yaf'alu. Pattern dia fa'ala yaf'alu. Tuan-tuan cari sendiri, ini bab ke berapa ni? Bila kita jumpa ini bab berapa, barulah kita kaitkan dengan perangai iblis ni. Ingat lagi tak bab berapa? Fa'ala yaf'alu. Aba ya'ba yaf'alu. Bab dia. Ingat ya? Jangan risau pasal bab. Okay, kita ini tengok ni aba. Tadi kalimah ata, sekarang kalimah aba. Aba maksudnya reject. Ya, refuse. Ya. Perkataan Melayu abaikan tu dari sini ke? Mungkin boleh jadi sebab tak tahu. Sebab kita dah banyak dah guna perkataan Arab, perkataan tamadun, perkataan Madinah, ya, nafsu. Banyak. Saya dah senarai dalam tu. Datin, ini mudarat dia. Ya, aba ya aba. Ru dia aba. Kalau ramai abau. Ada doa kita abau kan? Rabbau tu maknanya menjaga, mendidik. Tengok aja besok. Nanti bila jumpa perkataan dalam ayat, kita tahu ini bunyi saja ya'ba dengan pelbagai dia tu, kita tahu dia ni refuse, abai. Okey? Tengok dalam ayat lain. Cuba tuan buka ayat ni, surah Baqarah ayat 282. Dan kita baca
yang ada kalimah aba je. Wala ya'ba katibun. Nampak tak? Ni wala ya ba katibun an yak tuba, dan tidak abai kerana menulis seperti mana yang disuruh oleh Allah. Ya, maknanya setiap pemberian, penerimaan wang, kita kena ada catatan. Wala ya'ba katibun an yaktuba. Mana katibun? Mana katibun? Okey, kalau tak tahu katibun, cari root dia. Kataba. Root dia kataba. Kataba ni mana dia? Kerani. Kalau katibun, orang yang menulis. Sebab ada an ni dia jadi bahagian atas. Jadi sekarang ni kita lihat kalimah ya'ba. Ya'ba ni macam ni, ya'ba kan, tapi dia buang ya sebab ada la ni. Ada la ni dibuang ya. Asal dia ya'ba, tapi bila ada la dia buang ya. Tapi kita masih boleh ingat dia ni root dia aba. Root dia aba ni. Aba ya. Aba artinya refuse, reject. Wala ya'ba, dan tidak reject. Maksudnya tidak abai, tidak mengabaikan kerana menulis kama allamahullah, seperti yang diajar oleh Allah. Jadi bila kita jumpa kalimah ya'ba, ini root dia aba. Ya, kita dah ada satu ya. Sini ya'ba ada dua. Kemudian kita bawa lagi satu ya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 34, aba wastakbara illa iblis aba ya. Lepas tu dalam Al-Baqarah ayat 282, wala ya'ba. Ya, ini dikira nafi ya. La ni tidak menafikan. Kita lihat satu lagi, surah Taubah. Surah Taubah ayat 9. Wa ta'ba qulubuhum. Ini dia, qulubuhum. Wa ta'ba qulubuhum. Tengok, cantik kalimah dua perkataan je. Ta'ba fa'il mudhari', artinya abai dan abai. Apa yang abai? Kulub ni hati-hati dianggap jamak taksir. Sebab itu dipakai ta'ba. Ya. Kulub ini dianggap perempuan. Sebab dia jamak taksir yang tidak berakal. Jadi dia akan jadi mufrad, perempuan. Jadi dan ya, hati-hati mereka aba, reject. Hati-hati mereka reject. Reject hati-hati mereka, dan reject tolak hati-hati mereka. Jadi di sini kalimah ta'ba, root dia aba ya'ba. Cuba tengok surah Al-Kahfi ayat 77. Fa'abau. Nampak tak? Fa'abau ayat 77. Dia punya bunyi fa'abau. Maka mereka semua abau. Abau artinya tolak. Habis dah perkataan aba. Yang pelik-pelik. Yang lain-lain itu tak kisah, tak apa. Yang pelik je. Yang pertama tadi aba, root dia. Yang kedua ya'ba, tak ada ya. Ya, yang ketiga ta'ba, yang keempat abau. Pak abau ni maknanya di bawah pattern home. Maka mereka semua telah enggan, ya, refuse. Satu lagi yang kita ambil 5 ya. Al-Ahzab ayat 72. Perkataan fa'abaina. Ini untuk ramai perempuan, ramai wanita. Al-Ahzab ayat 72. Fa'abaina an yahmilnaha. Ini perempuan. Fa'abaina. Maknanya lu dia hunna. Ya? Maknanya apabila bumi ni nak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langit dan bumi, Allah Taala memanggil bukit bukau, ya, untuk nak menyerahkan tanggungjawab. Tapi mereka semua tolak.
Mereka tolak, fa'abaina, mereka tolak an yahmilna, untuk mengambil tanggungjawab. Wa hamalal insan, tetapi manusia mengambil tanggungjawab tu. Jadi abaina, root dia abah. Saya rasa ini je lah 5 dah. Kalau mari apa benda pun berkenaan dengan root abah, tuan-tuan tahu. Jangan risau. Ya? Ya ba, tak ba, fa'abau dan abaina. Sebab kita jelas nampak perkataan ba tu, tak hilang ba. Ba tak hilang. Lepas ni kita ambil perkataan akhaza. Akhaza makna dia ambil. Akhaza ya'khuzu. Pattern dia fa'ala yaf'ulu. Ya? Ini pattern satu ya. Jangan lupa, kita akan selalu melihat dia punya pattern ni. Tuan-tuan buka surah Al-Baqarah ayat 206 yang ada perkataan akhazat hul izzatu bil ismi. Yang ada perkataan ya, mengambilnya kemuliaan dengan dosa. Menukar kemuliaan dengan dosa. Makna literal lah, makna perkataan saja ya. Kita tidak bincang makna tafsir. Jadi di sini tuan-tuan, akhazat ya, root dia akhazat. Sebab dia jadi akhazat, sebab dia punya fa'il dia perempuan ya, iaitu di bawah pattern hiya. Dia mengambil kemuliaan, mengambilnya kemuliaan dengan dosa ya. Mudah je kita faham kan? Akhaza, akhazat. Dari akhaza, akhazat, mudah je. Hu ni dah jadi maf'ulun bih ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih ya. Itu mafhum dia kan, dia menukarkan kebaikan dengan dosa. Kemudian dalam ayat lain lagi kita jumpa perkataan tak khuzu, root di akhazah. Tak khuzu di bawah domain anta ataupun anti ya, ataupun hiya, anta. Wa kaifa ta'khuzunahu, ta'khuzunahu di bawah domain antum, masih lagi root dia akhazah. Dalam ayat lain ada disebut perkataan akhzan, akhzan ya, akhzan wabila, akhzan. Ini bila akhzan kita tahu ini sudah jadi isim dan root dia adalah dari akhazah. Ini fi'il mahmus. Misal surah yang kedua iaitu surah Al-Imran ayat 11. Cuba tengok ni ya, Al-Imran ayat 11. Fa akhazahumullahu bizunubihim. Ambil perkataan tu, fa akhazahumullahu bizunubihim. Allah telah mengambil mereka. Tengok, Allah fa'il telah mengambil mereka bizunubihim, dengan dosa-dosa mereka ya, dengan dosa-dosa mereka. Sekarang ni kita deri perkataan akhazah saja. Dulu kita pernah deri perkataan isim. Jadi selepas akhazah ni, isim bagi depan ni dia akan jadi fa'il lah ya. Maka telah mengambil Allah akan mereka dengan dosa-dosa mereka. Ini jadi maf'ulun bih. Bi jar majrur. Nah zunubihim jar majrur. Ni bi, ingat bi huruf jar, zunub bi majrur, dan dia jadi mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Dosa siapa? Dosa mereka. Jadi mereka ni jadi mudhafun ilaih. Ini jadi mudhaf. Sandar ya, sandaran untuk kita. Wal ya'khuzu aslihatahum. Wal ya'khuzu ya, wal ya'khuzu aslihatahum. Ini surah 4 ya. Kita ambil perkataan wal ya'khuzu. Okay, jangan lupa waw tu waw ataf. Ya. Bila ada waw di depan, ada dua kegunaan dia. Jangan lupa, yang pertama sekali dia tu waw haraf. Tasrih ya, waw haraf. Makna dia ada dua. Satu memberi makna ataf, ataf ni mengikut. Yang kedua memberi makna sumpah. Kalau ataf tu dia ikut baris sebelum tu lah. Tapi kalau sumpah dia mesti baris bawah. Wallahi
Ya, itu mesti baris bawah. Adik-beradik dia ta dengan B. Wallah, tallah, B. Semua baris bawah. Itu sumpah. Dua je guna. Satu atas, satu sumpah. Kalau dia duduk di depan. Kalau wallahu alim tu, itu bukan. Itu wa ataf. Nanti kita tuan-tuan kena bertahan malam ni untuk kita salin surah Fatihah. Kalau penat tidur tak apa. Tengok, sebab surah Fatihah ni 30% daripada Fatihah tu mewakili the whole Quran. So, ayatnya 7 saja. 30%. Mana kalau Fatihah tu tuan-tuan boleh hadam, dia punya term-term tu semua dalam Quran 30% dalam Fatihah dah. Dalam Fatihah ada mudhaf. Dalam Fatihah ada na'an. Dalam Fatihah ada zaraf. Dalam Fatihah ada jar majrur. Dalam Fatihah ada fa'il marfu'. Apa lagi? Dalam Fatihah ada mubtada'. Dalam Fatihah juga ada apa tu, nafi. Itu je term-term yang kita nak belajar. Benda-benda ni semua ada dalam surah Quran. Kita buat dulu. Kita buat ayat yang Fatihah dulu. Nak ni dulu. Fatihah. Okey. Lepas tu dia dalam silibus malam ni Fatihah mesti habis. Kalau penat tidur. Yang dah ni tuan-tuan. Ayat ni. Wal ya'khuzu. Ni. Wa ni wa ataf. Mesti ya. Artinya dan. Lam ni kalau ada depan ni dia panggil lam perintah. Kita nak perintah untuk orang yang third person. Ya, third person, lam perintah. Artinya akan. Dia panggil lam amar, lamul amri. Lam amar. Tuan-tuan tak perlu risau bila ada lam pada fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' tu mati, maka ini lam perintah lah, lam amar lah. Term dia tak banyak. Wal ya khuz, kalau sekiranya dia seorang, dia akan ambil. Okey? Kalau dia ni dua orang, wal ya khuza, nun buang sebab dia hazaf, sebab ada lam. Kalau dia ramai, sebab khuzunah dia buang nun ganti alif. Kan kita kata take out nun replace dengan alif kan? Wal ya khuzu, min ya khuzu ni fi'il mudhari', dia majzum dengan sebab ada lam amar. Lam ni kita jangan lupa, lam ni lam haraf menjazamkan fi'il, memberi makna nafi. Apa tu? Suruh. Dia akan ambil. Wal ya'khuzu, ru dia akhaza. Wal ya'khuzu aslihatahum, senjata mereka. Aslihatahum, senjata mereka. Okey. Jadi dalam ni ada fa'il. Fa'il tu adalah, siapa dia fa'il dia adalah? Hum. Fa'il ni adalah ya'khuzu ni hum. Ya dengan wa nun kan? Hum. Okey. Ni nak buang ni. Ya. Tuan-tuan, asal dia ayat ni ya'khuzuna, mereka semua mengambil. Tetapi bila taruh lam di depan, memberi makna lam perintah. Lam perintah, bila lam perintah nak menunjukkan perintah tu, dia kena buang nun ni. Dia kena ganti dengan alif, menunjukkan keras tu adanya perintah lah. Mereka itu akan ambil. Kalau di depan kita, awak pergi ambil, itu perintah depan kan. Tapi kalau kita perintah orang yang tidak ada depan kita, dengan dalam bentuk ni lah lamul amar, lam amar, lam suruh, lam perintah. Wal ya'khuzu, mereka akan mengambil. Mana perintah tu, mereka mesti mengambil senjata mereka. Kalau ada, ya? Ni ada alif. Dalam ni ada alif tak? Ada. Mesti ada alif. Tengok surah apa tu, ayat bismillah. Okey, boleh? Kita mula dengan ayat pertama, iaitu sekarang ni kita membaca surah Fatihah dengan nahwu dan saraf, ya. Ya. Ayat pertama ni kita tahu
B ni huruf jar, betul tak? Ya, huruf jar. Huruf jar membaris bawahkan kata nama ismi. Jadi dengan sendirinya ini majrur. Ya, majrur. Majrur tu maknanya berbaris di bawah. Dalam buku-buku, bila ini majrur, dia tak tulis di sini huruf jar. Dia kata majrur saja. Bila majrur, bermakna B ni huruf jar. Huruf jar ada 12, antaranya B membaris bawahkan isim selepas tu. Jadi hanya kalimah isim saja yang boleh duduk di selepas huruf jar. Kalimah fi'il tak boleh. Ya, ataupun kalimah domer boleh. Ya, kalimah sisipan lain boleh. Ya, fi'il tak boleh sama sekali. Jadi bila isim duduk di bawah, di belakang dia, jadi isim tu kena baris bawah. Baris bawah maknanya majrur. Jadi kita belajar dulu salah satu sebab isim baris bawah kerana dia majrur. Dia ada selepas huruf jar. Ingat lagi tak? Ada 3 sebab kan? Ini isim baris bawah. Sebab dia ada huruf jar depan dia, dia kena baris bawah. Jadi ada 2 sebab lagi. Itu dia. So sekarang kita tengok Allah. Allah ni isim, jelas isim. Allah bukan perbuatan, bukan haraf, isim. Dan isim ni baris bawah. Apa sebab dia baris bawah? Apa sebab dia baris bawah? Ada 3 sebab. Adakah sebab kerana ada huruf jar? Ataupun sebab dia jadi apa? Dia jadi mudhafun ilaih. Ya. Sebab kedua, isim baris bawah jadi mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan puan, dia jadi Allah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi maknanya Allah ini nama ini kepunyaan Allah. Jadi Tuhan punya nama tu mesti mudhafun ilaih. Nama ini kepunyaan Allah. Tuan-tuan, bila ini mudhafun ilaih, dengan sendirinya yang majrur ni nama dia mudhaf. Tetapi dia tidak akan sebut dalam buku ni mudhaf. Sebab bila ada mudhafun ilaih, maka dengan sendirinya sebelah tu ada mudhaf. Jadi dia tak sebut. Tengok dalam buku hijau tu dia tak sebut mudhaf. Dia tak sebut, yang dia sebut ini saja. Tapi kalau jar wa majrur dia sebut jar wa majrur. Setengah buku dia tak sebut dia tak sebut haraf jar. Bila sudah ada haraf jar sini, ini mesti majrur. Okey. Sekarang 2 perkataan saja kita telah jumpa jar, majrur, mudhaf, mudhafun ilaih. Ya? Salin sini. Huruf jar 2, majrur 3, mudhaf, keempat mudhafun ilaih. Dari hanya 2 perkataan saja. Okey, sekarang kita tengok perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey. Kita belajar dulu. Ya, kita belajar dulu. Ar-Rahman dengan Allah sama tak? Sama tak? Sama kan? Ini sifat dia kan? Ar-Rahman kan? Jadi Ar-Rahman ni sifat siapa dia? Sifat Allah. Kalau dia sifat Allah, kita belajar dulu. Dia ni jadi sifat. Dia jadi sifat. Ataupun dia kata juga dengan na'at. Dengan na'at. Sama je. Sifat kepada Allah. Ya, sifat kepada Allah. Jadi Allah itu bersifat dengan Ar-Rahman. Tandanya Ar-Rahman ni baris bawah ikut Allah. Ikut Allah. Kalau Allah baris bawah, dia pun kena baris bawah. Ar-Rahim pun sama juga. Dia juga jadi sifat kepada Allah. Jadi ini sifat nombor 1, ini sifat nombor 2. Jadi bila ada sifat, ada benda yang disifatkan. Siapa yang disifatkan? Allah. Allah ni dia kata mausuf. Ini sifat ataupun nama dia na'at. Ini na'at 1, ini na'at 2, sama je. Ya.
Sama saja. Jadi sekarang ni kita sudah ada tambah satu lagi istilah, iaitu istilah 5 na'at atau sifat. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, kita kata dulu sifat atau na'at duduk di bawah tajuk tabi'. Ingat lagi tak? Tabi' ada sifat, ada na'at, ada taukid. Jadi ini na'at. Sifat dengan na'at sama. Kalau tak nak sebut sifat, sebut na'at. Kadang-kadang dia punya na'at tu sampai 100. Sama je. Buktinya wallah, Allahul Malikul, yang 99 tu kan, semua sama. Ya, semua sama sampai ke last sekali tu. Jadi itu semua nak yang maknanya Allah. Okey. Ya? Tabi'. Sekarang nampak dah tu yang kita belajar dulu? Ini semua ni duduk dalam tajuk 15/15. Okey. Sekarang dari berapa? 1 2 3 4 5. Ini sifat kepada Allah. Ini sifat. Ini yang disifatkan. Yang disifatkan ialah Allah. Ar-Rahim sifat yang kedua ataupun na'at yang kedua. Jadi yang dinaatkan ialah Allah. Jadi di sini huruf jar, di sini majrur dengan sebab ada huruf jar. Di sini dia jadi mudhaf. Di sini mudhafun ilaih. Ya? Boleh? Mudhafun ilaih. Jadi di sini dua jawatan. Satu jawatan dia majrur dan dia jadi mudhaf. Dan di sini jawatan dia mudhafun ilaih. Jadi kita nak beritahu bahawa sini yang kita belajar, ini kita apply sekarang. Jadi bila kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita huruf jar, na'at man'un, ia sifat mausuf. Ingat, ya, kita faham. Na'at literal meaning na'at ikut. Ya. Ikut, follow. Mana dia follow exactly sama. Dia same meaning saja. Tabi' itu dia ikut dari segi baris, tapi na'at tu dia ikut dari segi substance. Substance ni maknanya Ar-Rahman dengan Allah same dari segi substance ni dia same. Tapi yang tabi' tadi ikut baris. Yang ni ikut sifat sama. Sama nak kata orang tak boleh. Sama. Allah Ar-Rahman sama, Ar-Rahim Ar-Rahman sama. Dari segi substance yang sama. Itu maksud dia na'at. Sebab itu dalam buku ni dipakai na'at. Sebab na'at tu lebih betul. Kalau sifat tu dia tak eksklusif, dia kata tak memenuhi sepenuhnya. Dalam buku ni dipakai na'at man'un. Okey, dan kita sambung ya. Bila kita tengok bismillah, tuan-tuan cari dulu mana haraf dalam perkataan bismillah. Mana haraf? Okey, haraf dia B. Okey. Yang lain tu semua isim. Ingat nota kita. Okey. Ismi memang isim baris bawah sebab ada B. Allah dia baris bawah, betul, sebab dia mudhafun ilaih. Reason yang ke-15 tu. Reason dalam 15 tu. Ar-Rahman lagi dalam 15 tu, dia jadi sifat kepada Allah. Ar-Rahim lagi dalam 15 tu, dia jadi tabi'. Jadi kita deri yang 15 je. Bila jumpa isim baris bawah, ini ada 3 sebab. Allah baris bawah 3 sebab. Ar-Rahman baris bawah 3 sebab. Ar-Rahim baris bawah 3 sebab. Ini tabi', ini sifat, ini jawab majrur, ini mudhafun ilaih. 3 sebab dalam 15 sebab. Kita tengok 2 ayat saja malam ni sebelum kita bersurai. Jadi malam besok minggu depan kita tambah lagi ayat lain. Okey, sekarang ni tuan-tuan kena jawab sendiri. Tengok ni ini tak boleh salah. Alhamdulillah. Okey. Lillahi. Okey. Rabbi. Okey. Ni. Yes. Kalau jumpa isim, baris apa dia? Kalau baris depan, apa sebab dia? Ini baris bawah, apa sebab dia?
Ini pun isim baris bawah, apa sebab dia? Ini pun baris bawah tapi tanda dia ya nun, apa sebab? Semua bawah, yang depan ni satu je. Bawah, bawah, bawah. Semua isim. Ini tidak boleh lari dari 3 sebab saja. Ini 3 sebab. Salah satu, ini salah satu 3 sebab. Ini salah satu 3 sebab. 3 sebab je sebab baris bawah kan. Ini isim baris depan 8 sebab. Pilih satu yang mana sesuai. Ini 8, pilih satu. Ini 3, yang mana? Pilih satu yang sesuai. Maknanya kalau kita boleh berjaya meletakkan baris-baris ni dengan betul, maknanya berjayalah kita memahami Quran dengan nahwu dan saraf. Kalau saya tanya tuan-tuan, alhamdulillah, cari root dia, semua kata hamida, yahmadu, bab 5, fa'ila, yaf'alu. Oh, dah cukup, hebat dah tu. Boleh tahu tu, hebat dah tu. Hebat dah tu, boleh lawan Ustaz Azhar tu. Bukan lawan apa tak. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Rabbil Alamin ni. Ini 12 sebab. Sorry, ini 12 sebab. Satu dari 12. Sorry. Satu daripada 3. Okey. Semua 3. Huruf bawah, huruf baris atas. Ni. Tak ini one word. One word. Alam. Rabbi ni baris bawah. Baris bawah. Jadi sekarang ni Ada baris atas itu. tak ada baris bawah. Semua baris bawah. Baris bawah. Semua majrur. Baris bawah dan Baris bawah. Jadi sebab itu saya kata 30% daripada surah Al-Fatihah ni sudah ada dalam the whole Quran. Jadi 70% lagi yang remeh-temeh. cuma alhamdulillah rabbil alamin itu tidak ada yang baris atas. Tak. Ada yang 12 sebab. Tak ada. Yang ada 3 dengan Yang tak ada, yang ada 8 dengan 3. Okey, kita sekarang sama-sama. Ini isim. Ingat, kalau isim kita belajar dulu, kalau dia duduk dulu dan baris depan, maka dia tu mubtada. Dia tu mubtada. Salah satu dari 8 sebab. Ingat lagi tak? Mubtada. Tapi tuan-tuan tak perlu risau sebab dalam buku ni ditulis mubtada dalam buku ni. Ditulis. Kita nak baca buku ni je. Cuma kita nak mengerti apa itu mubtada. Okey? Ya? Oh, dia tolong sedekah. Okey. Tak apa ya. Tuan-tuan. Lillahi, li campur dengan Allah, betul tak? Jadi hi ni majrur dengan sebab ada li. Kita kata di sini jar wa majrur. Tuan-tuan. Okey. Bila ini mubtada, mesti ada khabar. Mesti ada predicate. Where is predicate? Yes, this is predicate. Combine between li and Allah, dia akan jadi khabar kepada mubtada. So ayat ini ayat isim sebab start with mubtada. Bila ada mubtada, dia akan ada khabar. So yang ini jadi apa? Kan kita kata dulu, ini komplement, melengkapi ini. Rabbi sama tak dengan Allah? Sama. Yang sama kan? Jadi kalau yang sama dia jadi apa? Ya. Naat. Apa bukti dia naat? Dia tabik. Apa bukti dia tabik? Rabbi lillahi. Sama. Dia ikut. Ini naat, ini maknun. Tabik ikut, tabik. Jadi okey. Kenapa dia baris bawah? Sebab dia ikut ni. Ini kenapa baris bawah lagi? Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Tuhan siapa? Tuhan itu milik siapa? Milik alam. Jadi alam itulah
Jadi mudhafun ilaihi. Sebab itu dia kena baris bawah. Apa dia baris bawah dia? Ya. Jadi kita tambah lagi satu. 6 mubtada. Lepas tu 7 khabar. Jadi daripada 2 ayat saja kita sudah ada jar, majrur, mudhaf, mudhaf ilaih, na'at, mubtada, khabar. Jadi saya kata kalau habis surah Alhamdulillah ni kita dah ada 30% the whole Quran dah ada dalam tu. Pasal apa? Kita kenal dengan detail na'at, kenal dengan detail mudhaf dan mudhaf ilaih sampai akar umbi, maka kenallah kita Quran itu sebenarnya. Tak boleh nak lagi. Na'at dengan badal. Na'at ni badal ni dia ikut orang. Badal haji. Ya, badal haji. Na'at ni dia lebih kepada gelaran. Lebih dari gelaran. Kan saya bagi nota dulu. Memang confuse. Tapi tuan-tuan, jangan confuse. Saya bagi contoh badal. Saya pun kena tengok nota juga. Okey. 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 Beza antara na'at dengan badal. Yang paling mudah sekali kita kalau saya kata telah tibalah orang lelaki yang mulia. Mana mulia itu sifat kepada lelaki, itu baru na'at. Ataupun kita sifat. Telah tibalah orang lelaki yang pemurah itu. Ya, pemurah itu sifat kepada lelaki. Okey, itu dikatakan na'at. Macam ni. Na'at kan? Okey, na'at. Jadi bila na'at tu kita kata dia ni tabi', sebab dalam tabi' tu ada na'at, ada badal, ada taukid, ya tak? Mesti sifat. Okey, kalau saya kata Ali tu penghulu kampung. Sifat ke? Sifat ke tu? Ya, itu Ali tu penghulu kampung. Sama tak penghulu dengan Ali? Sama. Tapi adakah ada sifat? Bukan, itu badal. Itu badal. Sama itu. Ini dia kata apa ni? Na'at. Tapi ini dalam bentuk, dia kata dalam bentuk na'at kan? Dalam bentuk na'at. Betul, na'at. Bukan badal. Na'at, bukan. Dia consider as na'at sebab sifat. Sifat Allah tu pentadbir. Dia consider sebagai sifat. Dia na'at ya. Mudhaf ilaih. Okey. InsyaAllah kita lihat minggu depan ya, dengan detail. Nanti supaya kita tak boring kan. Tuan-tuan tengok dalam buku hijau dia. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa ant. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim ilahi lasdulil firdausi ahla wala Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu.
dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli